Asra. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Stadium RTM sama saya, Sahih Samsudin. Piala Malaysia 2023, Terengganu FC TFC melangkah ke perlawanan akhir selepas menewaskan Kuala Lumpur City, KL City 2-1 pada aksi separuh akhir kedua di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin. Kemenangan itu menyaksikan skuad penyu melakar agregat 4-2. Tuan rumah menguasai babak pertama menerusi beberapa percubaan berbahaya namun gagal melepasi kawalan kemas penjaga gol lawan Kevin Mendoza. Hanya 3 minit sebelum merehat, Ivan Mahmud akhirnya berjaya meledak gol pertama untuk menceriakan lebih 25,000 penonton tuan rumah. Kegembiraan penyokong TFC tidak bertahan lama apabila skuad bimbingan Nenad Basina menyamakan kedudukan pada minit ke-51 menerusi tandukan Romel Morales. TFC kemudian bangkit mengatur serangan dan Ivan menjaringkan gol kedua menerusi rembatan dari dalam kotak penalti pada minit ke-67. Kedudukan 2-1 kekal hingga whistle penamat. Dengan kemenangan itu, anak buah Tomislav Steinbruckner bakal berdepan penyandang juara Johor Darul Takzim JDT pada aksi final 9 Disember depan. Menjelang aksi pusingan kedua kelayakan Piala Dunia 2026, Piala Asia 2027 pada 16 November ini, Ketua Jurulatih Harimau Melaya Kim Pan Gon berharap anak buahnya akan dapat beraksi di Stadium Nasional Bukit Jalil. Harimau Melaya dijadual memulakan cabaran kelayakan dalam kumpulan D bertemu pasukan ke-97 dunia Kyrgyzstan sebelum ke Taipei untuk bertemu Taiwan pada 21 November ini. Menurut Panggon, keadaan padang di Stadium Keramat itu semakin baik berdasarkan penilaian terkini Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM dan Perbadanan Stadium Malaysia PSM. Selepas dua perlawanan bulan ini, Malaysia berkedudukan ke-137 dunia. Dijadual bertemu Oman di tempat lawan pada 21 Mac sebelum melayan kunjungan lawan di Bukit Jalil 6 hari kemudian. Sementara itu, aksi menentang Kyrgyzstan pula dijadual berlangsung pada 6 Jun di Bishkek sebelum bertemu Taiwan pada 11 Jun di laman sendiri. Dua pasukan terbaik kumpulan akan layak ke pusingan ketiga kelayakan Piala Dunia dan layak ke Piala Asia, manakala pasukan di tempat ketiga dan keempat akan bermain dalam pusingan ketiga kelayakan Piala Asia. Perkembangan Piala Hoki Sultan Johor 2023, Malaysia menamatkan saingan kejohanan di tempat ke-7 selepas berjaya menewaskan Afrika Selatan 3-2 di Stadium Hoki Taman Daya Johor Bahru. Dalam saingan klasifikasi 7-8 tersebut menyaksikan Afrika Selatan terlebih dahulu mendapatkan gol awal pada minit ke-10 menerusi Riwe Mbata. Malaysia bangkit menyamakan kedudukan pada minit ke-12 hasil jaringan Cik Nur Akhirullah Cik Muhammad Khairul Azwi Anwar. Sebelum Osman Haris meledak gol kedua Malaysia pada minit ke-39. Kedudukan itu tidak kekal lama apabila Afrika Selatan dapat menyamakan kedudukan selang 10 minit kemudian hasil pukulan Cameron Lee Forestier. Berbaki 4 minit sebelum whistle penamat, Kamal Mugni muncul wira Malaysia apabila berjaya menjaringkan gol kemenangan Malaysia pada minit ke-56. Sementara itu, Ketua Jurulatih Skuad Hoki Remaja Kebangsaan Muhammad Amin Rahim akui berpuas hati dengan kesungguhan pemain untuk mendapatkan gol dalam aksi menentang Afrika Selatan. Jelas beliau, pemain telah cuba untuk mempamerkan peningkatan positif sepanjang kejohanan kali ini. Course, ruang improvement tu sentiasa ada, and I mean once kita balik daripada kejohanan ni, kita akan postmortem, kita akan tengok kelemahan-kelemahan dan kita kena perbaiki secepat mungkin sebab kita memang tak ada masa lagi lah. Pada edisi tahun lepas, Young Tigers menduduki tempat terakhir dan kali terakhir muncul juara adalah pada edisi pertama pada tahun 2012. Beralih ke kejohanan Badminton Masters Kuala Lumpur, pemain perseorangan lelaki negara Leung Jung Hao semakin hampir untuk menamatkan kemarau kemenangannya selama setahun selepas mengesahkan slot di separuh akhir. Dalam saingan suku akhir di Stadium Titi Wangsa semalam, Jun Hao mengetepikan juara remaja dunia 2022 Kwa Kwan Lin dari Taiwan 21-16, 21-15. Pada aksi separuh akhir, Jun Hao akan mendepan wakil Korea Selatan Choi Ji-hoon. Sementara itu, seorang lagi wakil negara, Aidil Soleh Ali Sadikin, turut mara ke pusingan 4 terbaik selepas menyingkirkan Jason Tia Jia Heng dari Singapura 21-8, 5-21, 21-13. Aidil yang juga juara cabaran antarabangsa Indonesia 2023 akan berentap dengan pilihan utama Lee Chia Hai dari Taiwan di separuh akhir. Turut ke separuh akhir, gandingan muda Chung Hun Jian Go Pei Ki yang mengenepikan Tanupat Vira Yungkura Alisa Sabniti dari Thailand 21-11, 21-12.
Dalam misi mencari bakat baharu dalam sukan tarian untuk Kesukan Olimpik 2028 di Los Angeles, Menteri Belia dan Sukan Hannah Yeoh mahukan program dan kejohanan khususnya melibatkan sukan berkenaan di peringkat belia diperbanyakkan. Itu sebab Road to Gold adalah untuk 2 cycle Olimpik, Paris dan juga Los Angeles 2028. So on that mungkin ada sasaran daripada YB sendiri. Kementerian Belia dan Sukan bukan sahaja target sukan, tetapi kita nak yang mindset untuk menang gold ini dia wujud walaupun dalam aktiviti menari. Ya, that means saya nak rakyat Malaysia, khasnya golongan belia, bila mereka nak melakukan sesuatu, mereka akan memberikan yang terbaik. Beliau ditemui media selepas program Battleground Malaysia Road to Gold Grand Final di Putrajaya. Sukan tarian breaking berpotensi menjadi salah satu penyumbang pingat untuk negara pada Sukan Olimpik Paris 2024. Malaysia kini mempunyai ramai atlet berbakat dalam sukan tarian, antaranya pemenang pingat emas Sukan SEA Manila 2019, Sam Lee Jack yang lebih dikenali sebagai Ligo Sam. Pendayung Persatuan Sukan Kanu Pahang PSKP Khairul Naim Zainal membuktikan statusnya selaku atlet kebangsaan apabila menjuarai peringkat 1 Pahang Ocean Paddle International Challenge Popik 2023 di Pantai Rantau Panjang. Tampil buat kali pertama, Khairul Naim berada dalam kelas tersendiri apabila muncul juara kategori kebangsaan SS1 lelaki dengan catatan masa 1 jam, 5 minit 56 saat sejauh 14 km. Dua wakil Johor, Montoya Raw dan Mirza Adli Shahraziz pula masing-masing di tempat kedua dan ketiga. Juara kategori kebangsaan SS1 wanita pula milik wakil Johor, Nur Atasha Nabila Saring. Dia menewaskan dua wakil Selangor, Nur Ismailina Isnadi dan Nur Amirah Nabila Amir. Sementara itu, Johor turut menguasai 3 lagi kategori iaitu Terbuka Malaysia TK2, lelaki selain Intervarsity lelaki dan wanita. Peringkat 2 dijadualkan berlangsung di Pantai Lagenda Pekan hari ini sebelum melabuhkan tirainya di Pantai Teluk Cempedak, Kuantan pada Ahad. Kejohanan Siuksda Muay Thai Antarabangsa 2023 pertama kali dianjurkan di Padang Serai bermula hari ini. Kejohanan anjuran Siuksda Muay Thai Camp bersama temasik event management dan production itu dengan disokong Persatuan Muay Thai Malaysia dan Persatuan Muay Thai Negeri Kedah. Kejohanan ini melibatkan petinju-petinju dari 25 kelab Muay Thai di Malaysia, Thailand dan Afghanistan terdiri dari semi-pro dan profesional. Menurut penganjur, Jamilah Ismail, penganjuran sulung ini diadakan bagi menarik minat anak tempatan di Kedah. Selain memberi pendedahan kepada ibu bapa terhadap sudut positif sukan ini yang kerap dianggap berbahaya. Kejohanan yang berlangsung selama sehari ini menawarkan 3 tali pinggang dan 5 trofi untuk direbut. Aksi golf Volvo terbuka China. Pemain negara Ben Leong tidak berupaya mengekalkan status pendahulu pada hari kedua kejohanan semalam. Beliau menamatkan saingan di tempat ke-40 dengan catatan keseluruhan 142 pukulan, 2 di bawah par. Pada saingan yang berlangsung di Shenzhen itu menyaksikan, Ben Long menamatkan aksi pusingan kedua dengan catatan yang kurang baik. Dia hanya mampu melakukan catatan 4 di atas par selepas membuat 76 pukulan pada aksi pusingan kedua. Catatan tersebut kurang baik berbanding aksi pusingan pertama yang menyaksikan Ben Leong menamakan aksi sebagai pendahulu dengan catatan 66 pukulan 6 di atas par. Biarpun catatannya tidak begitu baik semalam, namun Ben Leong tetap berupaya melepasi kad. Kejohanan Volvo terbuka China berlangsung sehingga Ahad ini. Saudara, teruskan sokongan dan bantuan untuk rakyat Palestin. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Sekian Stadium RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.